أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي، إلهي أنت مقصودي، ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. صدق الله العظيم. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mohon puji dan syukur. Mengucap syukur dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan, telah memberikan kita peluang, telah diberikan pinjam kepada kita nyawa, boleh bernafas, boleh seduh oksigen di alam ini, di atas muka bumi ini. Kerana itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita kena mensyukuri akan segala nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati kehidupan kita di dunia dan akhirat, sentiasa menjadi hamba Allah Ta'ala yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung ke surat 90. Kata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, kemudian baca olehmu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah adab, iaitulah kelebihan daripada kita nak sembahyang. Kerana sembahyang itu ialah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nak kita menjalani perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah adab-adab tertentu, adab yang mana perlu kita jaga dan pelihara. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia kata, selepas daripada bila kita tengok keadaan diri kita sudah selesai dah dengan segala pakaian, segala tempat yang kita nak semayang, segala tubuh badan kita suci daripada segala najis yang kotor, maka hendaklah kemudian daripada itu baca olehmu apabila berdiri tegak dah. Nak start dengan semayang tu, mana berdiri tegak dah, kita nak semayang ni, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian baca olehmu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana dan selepas daripada akad takbir masuk sembahyang tu lah. Sembahyang ni apa dia? Iaitulah muftatahatum bitakbir wa tukhtatimatum bitaslim. Iaitulah kita mula sembahyang, iaitulah start daripada takbir atau ihram, Allahu akbar. Dah sebelum tu dak kata sembahyang ni. Cuma sebelum tu panggil persiapan untuk sembahyang. Tak, sunat baca kul a'udzu birabbin nas dulu. Nah,
Sunat dulu mana lafaz dengan niat. Masuk sembahyang tak lagi. Masuk sembahyang mana? Pada ketika kita akan takbir Allahu Akbar, belakang dalam hati lisan saja aku sembahyang fardu zuhur. Akad takbir, waktu baru dikatakan sembahyang. Bila start masuk sembahyang, haramlah segala perkara yang dihalal luar sembahyang. Mana? Makan tak boleh, cakap pun tak boleh pada perkara yang bukan daripada sembahyang. Nak cakap tak boleh dah, nak sembang-sembang tak boleh dah. Mana tak boleh dah buat perkara-perkara yang membatalkan. Perkara yang cakap ni kalau di luar sembahyang cakap hak benda hak biasa-biasa tak ada beri dosa benda boleh je. Tapi bila start masuk takbiratul ihram tak boleh dah kita nak cakap, nak sembang. Kalau sembang habis batas sembahyang, tak sah dah. Dan watakhtatimatu, dan kesudahannya iaitulah dengan salam. Beri salam barulah kita boleh buat kerja-kerja hak kita buat sebelum ni. Nak makan ke, nak minum ke, nak cakap, nak sembang ke, tak apa lah pas sembahyang. Ni dalam sembahyang tak boleh dah. Sebab tu ada kata kemudian hendaklah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas akad takbir sudah baca doa iftitah. Baca dah dulu tu. Maka baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni sunat. Dan a'udzubillah ni sunat dibaca dengan sir. Mana sama ada waktu sembahyang itu sembahyang yang jahar ataupun sembahyang yang nyari. Kalau kita buat a'udzubillahi minasyaitonirrajim terbaca dalam sembahyang kuat, maka perbuatan tu makruh. Bila makruh jadi mana? Kurang pahala. Bukan jadi batas sembahyang dak, makruh perbuatan tu. Sebab itulah dalam sembahyang sama ada sembahyang tu sembahyang yang dinyaring atau sembahyang a'udzubillah ni sunat, iaitulah disirkan, tidak dijahar. Di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian bapa kena ni? Ini ialah kalimah supaya kita berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang kena rejam. Muka surat 90. Ayat syaitan yang kena rejang. Syaitan hak kena rejang. Syaitan ni inna syaitan, Allah Ta'ala kata aduun mubin. Syaitan ni seteru nyata, terang-terang dah. Kalau orang kata kita syaitan geng kita tu, teruk tu. Dia kata kita syaitan minum kopi kedas sekali saya rapat tu, memang syaitan sungguh lah tu dia tu. Kerana panggil syaitan ni Allah Ta'ala kata aduun mubin, seteru nyata. Seteru hak sungguh-sungguh, terang benerang dah. Tetapi manusia masih lagi duk ikut syaitan, ikut perangai syaitan. Sebab tu syaitan bila di akhirat, mana sebab tu kita kena minta berlindung Allah Ta'ala. Benda hak duk nampak dah, benda syaitan ni duk nampak. Mana hak duk dalam, betul lah kita kena minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berlindung daripada syaitan. Hak waswah-waswah 4 ke 5 dia belaka tu. Waswah-waswah benda dok ingat ke benda lain belaka tu. Dia pandai lari kona kat nu. Pandai. Dia tak ada Allah senapang, ada Allah pisah. Tak ada ogu dok buat ni potong gaji tak ada. Dia cuma panggil mana? Hasut hak dalam. Batu kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya bacalah surah Al-Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasydidnya. Mana? Bacalah akan surah Al-Fatihah ni rukun dalam sembahyang. Mengikut pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bismillah itu termasuk daripada suratul Fatihah. Sebab itulah kalau kita sembahyang tak baca surah bismillah, maka sembahyang tidak sah, kerana bismillah termasuk dalam Al-Fatihah. Kalau mazhab Imam Malik, mana ada apa mazhab Imam Hanbali, dia kata bismillah ni tak termasuk. Itulah lagi mazhab dia, tak salah pun. Tapi kalau kita berasa nak ikut dia, nanti dulu boleh ikut, tapi syarat kena tahu belaka. Jangan ambil sekerat-sekerat. Berasa senang ni ambil ni.
Takut jadi talfiq. Talfiq ni ulama kata haram. Nak ikut mazhab Syafi'i ke Hambali ke mana, ikut mazhab Malik ke, tak salah ikutlah, itu ikut. Tapi syaratnya kita kena tahu habis. Mana ni bab batal ismayang, misalnya kalau mazhab Imam Syafi'i setuh orang puang batal ismayang. Tapi kalau mazhab Imam Malik tak batal setuh orang puang. Ada ijtihad dia lah. Lalu kita nak ambil air semaya cara Imam Syafi'i. Tapi kalau setahun batal ambil Imam Malik. Tak boleh gesek ni. Dia bersentuhan kulit dengan kulit, tak kira lah gesek ke kerana apa. Dia hak boleh sentuh melainkan beberapa tempat. Mana yang pertama iaitulah kuku, yang keduanya gigi. Kira gigi tengok kan, terus kan. Ataupun yang ketiga rambut. Kalau kita pergi setuh tak, mana belum nak pergi semayang garik, mai tengok gigi sikit nak setuh sikit, batal tak? Tak batal. Hak batal kulit, menyentuh kulit. Setuh kulit tu dah sama ada luar dan dalam, mana sama ada perut ataupun kulit, sama ikutlah hak luar ni. Ikutlah setuh ni, tak setuh tapak kaki, batal juga. Batal semayang, maka kena ambil semayang semula lah. Gesek pun tak boleh juga. Tak, hujan-hujan ni sedih lah. Tak boleh juga lah. Atas ambil kena ambil semula. Tapi ada juga orang hak je ni nak belajar ni sekerat. Dia kata tak batal, kita dengar tu. Betul lah tak batal mazhab Imam Malik. Nak bakar dia kena tahu habis lah. Kita mazhab Imam Syafi'i pun belajar tak habis lagi. Hak simah kita, hak buat ni pun belajar tak habis lagi. Dah tiba benda satu lagi, nak ambil imam lain dah. Hak tu tak apalah, orang hak jenis alim bab pak robok pak mazhab ni tak apa nak ikut pun. Bukan kata tak boleh ikut, tapi syarat kena tahu belaka. Kena belajar A sampai Z mazhab ni. Hak kita ni jalan kita ni dalam Malaysia, kita dalam semenanjung kita ni, apa Nusantara ni kebanyakan mengikut Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kenapa? Hak tu hak paling mudah. Kalau mengikut imam lain, setengah daripada witir ni wajib. Maya witir. Kalau Imam Hambali witir wajib, witir bagi dia. Kita dak sunat muakkadah. Tapi tengoklah keadaan dalam bab-bab ibadah ginilah. Takut jadi talfiq, bila talfiq semayang ibadat tidak sah lah, tak diterima. Dan kata dia berlindung, dan lagi pula anda dibaca surah Al-Fatihah dengan memperhatikan tempat tasydid. Tempat tasydid ada berapa ada berapa? 13? Berapa? Ada 14. 14 tasydid, kena jangan tahu tu. Kena perhati dengan tasydid. Tasydid ni benda hak tu betul atas. Kali-kali kita tengok surah Fatihah, dia ada betul W atas tasydid tu. Setah panggil. Sabdu, tasydid sabdu sama lah. Ada 14 tasydid, 14 sabdu. Kena baca terang tu. Oleh ya na'budu ya kanasta'in. Tak sah sembahyang itu. Kenapa? Kena tasydid, dia kena terang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh baca ya na'budu ya kanasta'in. Baca apa yang belum lawang tu. Mana tak sah sembahyang. Kenapa? Kerana tasydid seolah-olah dia mengurangkan, iaitulah dalam sembahyang. Sebab tasydid 14 ada 14 semua sekali. Kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, dia ada 14 tasydid. Tengoklah dalam surah Al-Fatihah. Dalam Al-Quran disebut. Seperti mana dalam tasydid ambil daripada kira mana? Kira di bismillah tu lah. Kira daripada bismillah sampai ghairil waladdallin amin. Apa habis lah. 14 tasydid kena terang. Walik hak nak berlaku mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walik nak berlaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat, dan lagi pula ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tasydid tinggal tu.
waladdallin. Dia tasydid ada. Mana waladdallin. Kena ada tasydid situ. Mana 14 tasydid kena betul, kerana Fatihah ini ialah rukun dalam semayang, bukan bersunat. Kalau benda sunat macam surah kita baca tak betul tak apa. Nak mana tak baca tak betul, tapi tak betul tu tengoklah. Kalau sebab orang panggil mana salah tu salah hak ringan, hak sembunyi tak apa, hak salah hak terang tak boleh. Waktu orang ngaji Quran tahu lah. Nak hak tu penting kali kita ngaji Quran ni, Fatihah ni penting. Tepat mana? Rukun dalam semayang, pertamanya Fatihah. Yang keduanya iaitulah iaitulah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Dan yang kedua, yang ketiganya iaitulah selawat ke atas Nabi. Orang kena baca betul ni. Dan yang keempatnya iaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya assalamualaikum warahmatullahi, ini wajib. Wajib apa panggil baca, apa panggil rukun qauli, rukun hak biasa sebut di dalam semayang pak ni. Hak lain mana bacaan dalam sujud, mana sujud, bacaan dalam rukuk, bacaan dalam iktidal, hak tu sunat. Ataupun takbir intiqalat tu sunat. Mana takbir pindah, kita pindah daripada rukuk nak naik pada iktidal, sami Allahu liman hamidah. Kalau kita silap baca pun tak ada masalah. Silap Allahu akbar. Warna tu imam kalau ada belajar sudah. Biasa je ambil je budak siapa ketua ni. Dok sama-sama sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba tu imam ni Allahu akbar. Sesak dah tu imam ni. Tak imam dia dah ingat ke bini ke benda dah tahu lah. Ingat belaka lah. Lalu macam-macam sebut habis. Batulah dia kata bahawasanya dalam bab sembahyang Fatihah ni dia kena betul. Kena baca betul. Takut ibadat sembahyang bila sembahyang tak sah, maka seolah-olah seorang tu tak mengerjakan sembahyang lah. Duk kotor kadang berjaga kat waktu lah, sembahyang juga. Lah kali sembahyang tidak sah. Sebab kena jaga ni. Melainkan kalau orang hak je ni bukan jalan mana itulah, bukan jalan cuai lalai ke mana, dia belajar dah, habis belajar dah, tapi ghairi maghbu itu orang baca ghairi maghbu, ya ghairi maghbu tak boleh lah, memang lidahnya keras ketung dah, tak boleh benda lah. Ni apa dimaaf, tapi tak boleh jadi imam. Tak, dia cuma dimaaf untuk diri sendiri, tak boleh jadi imam lah gitu. Aku pun bimbang kita ikut bila terimam pun benda bahan darat habis ya. Waktu makan dah habis belaka makmum. Batu dalam bab Fatihah ni dia kena perhati. Mana kita tasydid semua sekali ada berapa? 14. Bismillah saja 3. Bismillahirrahmanirrahim 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tu tasydid. Rabbi satu tasydid. 2, 3, 4. Ar-Rahmanir Rahim. 5 nang. Maliki yaumiddin 7 dah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa 9? Ihdinas siratal mustaqim 10. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 11. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tu cukup 14. Orang panggil 14. 14 situ tasydid, tak termasuk pada amin. Amin tu sunat saja. Seperti mana kata Nabi, barang siapa yang mengaminkan akan Fatihah bersama dengan imam, maka diaminkan oleh sekalian para malaikat. Cuma kita tak nampak lah, dengar suara malaikat lari rasanya. Habis tak nampak, tapi benda kena wajib percaya tu. Sebab Nabi SAW menyebut, barang siapa yang berbila mana imam sebut amin, maka dia pun menyebut bersama dengan imam, maka diaminkan akan amin makmum dan imam saat itu berserta dengan aminnya para malaikat.
Tu setengah orang duk mayan dalam gelap. Warna mu paujung nu dengan kami. Nak ada. Nak semayang pergi mana? Nak pergi atas gerik salam, semayang kat titi wasa, mayang seorang. Nak. Tak ada orang gema molek. Nak tiba-tiba amin berderu. Sudah. Nak. Apa tengah-tengah ada yang ikut. Nak. Dan katanya lagi bahawasanya Fatihah. Ni rukun lah dalam semayang. Fatihah tu. Dan membezakan antara huruf dad dan huruf dha. Mana ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ni kalau orang tak tukar lah. Dak dha dengan huruf dad. Ni orang tukar. Ni kena perhati molek lah. Apa panggil Fatihah ni apa panggil hak penting sekali. Kalau surah-surah lain kita baca saat itu tak betul salah. Tapi selagi mana tak lari makna tak salah lah. Hak bimbang takut baca Quran je lari makna. Tak, kerana huruf Al-Quran bahasa Arab ni apabila tersalah baris ataupun tersalah tambah huruf dia akan lari makna. Tak. Seperti orang cakap agak. Kalau cakap ni apa ni terlebih daripada 2 huruf. Lebih daripada huruf dengan sebab sengaja maka batal. Tak. Mana setengah daripada huruf? Qi sebut. Qi saja. Tapi bahasa Arab kata mana? Fa'ama pelihara olehmu. Tak. Sebut qi pelihara ni. Tu bahasa Arab. Bahasa Arab pendeknya huruf qah tu je. Bila sebut qi makna lari dah. Mana? Pelihara olehmu. Ada makna dah. Satu huruf tapi mempunyai makna batal juga semayang. Batal. Sebab kita cakap. Sebab tu dia kata bahawasanya membacakan huruf dha dan huruf dha dalam bacaanmu dan katakanlah amin selepas membaca surah Al-Fatihah itu. Dan janganlah engkau menyambungkan kalimah amin dengan kalimah waladdallin. Mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sambung lalu. Tak. Tak boleh tu. Tak. Kenapa? Dia kena bercerai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tu baru tu. Kalau disambung lalu mana? Dia kata janganlah engkau menyambung kalimah amin dengan kalimah waladdallin, dan nyaringkanlah bacaanmu pada surah Al-Fatihah dan surah yang mengikutinya pada semayang subuh, maghrib dan isyak. Mana? Semayang subuh, semayang maghrib, semayang isyak sunat dinyaringkan bacaan. Sunat. Kalau kita tak mau nyaring boleh tak? Boleh. Batal tak semayang? Tak batal. Tetapi perbuatan tu makruh. Tak, kerana Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu semayang seperti mana kamu tengok aku semayang. Dah nak tengok mana kita dak dang Nabi dak. Mana? Apa panggil daripada para alim ulama doa lah. Nah. Cara lagu mana keadaan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang mengikut 4 mazhab ni. Nah, mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kita boleh lari. Nah, mana nak pakai hadis saja tak boleh. Nah, betul memang pakai hadis saja. Terkadang zahir hadis itu mana perlu dengan tahu fahaman lain-lain. Nah, ada setengah-setengah tu batu perlunya takwilan 3-4 perkara. Dalam ahli sunnah wal jamaah 4 mana pertamanya iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. 4 perkara ni landasan nak keluar akan satu-satu hukum. Nah. Mana pentingnya mana ada jumhur ulama, pendapat ulama tu. Kalau wika kita sak barat habis ya. Nak sebab tu ada kalangan ulama buat memudahkan kita dak gini-gini nak faham. Nah. Maka dia kata hendaklah nyaring surah Fatihah baca dengan kuatlah. Nah, bagi siapa dia? Bagi makmum. Bagi imam dengan makmum. Nah, makmum baca Fatihah kuat, surah kuat ada 3 4 5 tempat.
Pertama, boleh bawa jadi sunat. Yang kedua, bawa boleh menjadi makruh. Yang ketiga, boleh bawa menjadi haram. Nak baca kuat makmum. Mana tu imam bismillah, dia pun bismillah pula, sama naik dengan tu imam. Ya jangan jadilah kisah dak rajin mari suram natu. Mana natu ni orang natu bagusnya. Bila nak cari natu bagusnya, lalu apabila mana natu ni panggil, mana dak rajin semayang, maka dia kata kalau kita nak cari natu kan anak ni, cari hak mana orang panggil hak ngajar aling lah, dak orang hak hebat-hebat. Maka dengar orang curi. Nak natu lah tu nak buat guna lah kali fikir kita naik pokoknya gibang. Dia kata mari dah ni aling sungguh ni. Dak mari langit dia kata. Dak ni cari hulak mari langit. Mari langit buat natu bila time dak rajin pergi semayang. Dak maya Jumaat dak rajin, tanya tu agama mana nak semayang. Dak kita semayang langit dak sama dengan maya bumi. Sudah. Dia kata dak payah ikut tu memang. Ni orang cerita ulama dulu tak. Mana ayatnya mana nak cari orang betul-betul ahli sungguh lah. Orang nak cari tu orang tu kena pandai juga buat ilmu. Bila cari tu ikut temang, tak emang baca kuat, dia baca kuat kot. Sudah. Lah kali tak emang balik ke rumah, lalu orang rumah ikut tak emang. Ni paling besar dah tu. Mana nak ayatnya nak buat satu-satu perkara kena ada ilmu. Mana kata ikut imam, ikut makmum ni, mana dia ada syarat dia ada kaifiat dia ada cara dia. Bukan main ikut imam macam kuat-kuat je. Sebab itulah dia kata bahawasanya dinyaringkan pada imam ataupun pada orang sembahyang seorang. Pada bacaan pada waktu subuh, waktu maghrib dan waktu isyak. Menyaring dia surah Fatihah ataupun surah mana, iaitulah surah yang lain. Lain daripada Fatihah lah. Lalu ada pun hak makmum saat ni tu, hak sunat. Mana hak panggil hak perkara yang sah, ada hak perkara yang boleh batal semayang, ada perkara yang sah semayang, ada perkara yang makruh bacaan, ada yang keempatnya haram bacaan dia. Mana yang pertama, baca mulut bunyi bulut saja, suara tak dengar, ni batal. Kerana syarat nak baca ni, baca apa ni, rukun qauli, didengar pada telinga, tak pada bacaan sendiri dengar. Baca telinga, biar dengar, telinga tu dengar. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ni tak sudah habis tak. Ada orang tak nak ayatnya, baca Fatihah kemah ni tak punya syuh tak. Maka semayang tu sorak, batal semayang. Sebab apa? Dia syarat lagi rukun qauli, dia kena dengar di telinga kita tu. Dan lagi pula tu hak batal, hak yang sunat, hak yang sah, mana dengar telinga. Baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Hak makruh, orang kedua dengar bismillahirrahmanirrahim, bagi dah dia ni. Ada kacang ulah kita dah payah dah dengar pula. Lepas tu haram bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang kepak kelima dengar belaka suara dia. Orang ni bawa jadi ketenteraman awal. Jadi apa yang rosak habis semayang. Mengganggu orang baca kuat-kuat. Mana orang ni bawa jadi haram, dosa lah pula. Semayang sah, tetapi perbuatan tu haram. Apa? Orang yang ketiga, keempat, kelima dengar pada suara dia. Hak ni pun roi Allah, payahlah kuat sungguh dia baca. Pak cerah dak baca. Sebab tu bahaya juga, jaga apa, kena jaga juga. Orang panggil dalam bab semayang ni, Allah Taala Nabi kata kena ada sifat ihsan. Kena betul asal tengok orang kuan ni. Dan katanya lagi bahawasanya pada semayang subuh, maghrib dan isyak, iaitulah pada 2 rakaat yang permulaan, kecuali bila engkau seorang makmum. Cerita tadi lah. Dan nyaringkan dengan kalimah amin. Bila tema ghair maghdubi alaihim waladdallin, lepas tu amin berserta dengan tema kena nyaring lah. Pada semayang yang dinyaringkan. Dan hendaklah pada semayang yang disir, maka sunat disir.
Dah apanya hikmah wallahu alam. Dah tu kerana tu diajar oleh Nabi SAW. Dah setengah daripadanya hikmah daripada serusir kerana pada ketika itu mana takut bimbang didengar daripada orang-orang musyrikin pada ketika itu. Setengah daripadanya lah. Tapi khilaf pendapat ulama lah. Nak kita nak ayat lebih-lebih pun wallahu alam. Nak tapi bahawanya hak kita mari daripada Al-Quran, mari daripada dapat para alim ulama hak ni lah. Mana kalau semayang hak lain daripada subuh, maghrib, isyak, dia sunat disirkan. Tak, jangan dinyari lah. Kalau nyari jadi makruh. Makruh pahala jadi kurang. Apa ni tak ada faedah gak lah. Nak kita semayang nak supaya Allah Ta'ala terima, supaya nak Allah Ta'ala beri pahala kita. Tapi kita buat benda makruh, jadi sia-sia jugalah. Nak ibadah kita saat itu. Dan lagi pula hendaklah engkau baca selepas surah Fatihah pada semayang subuh akan surah yang dinamakan Tiwalul Mufassal. Apa dia surah Tiwalul Mufassal ni? Iaitu lepas daripada surah Fatihah disunatkan baca surah mana? Iaitulah ambil daripada surah Qaf wal Qur'anil Majid. Dan hinggalah pada surah Al-Mursalati urfa. Mana apa panggil surah Al-Mursalat? Apa dalam juzuk Al-Quran tu tahulah. Nak rajin buka tak Quran tak tahu lah. Nak surah Qaf hingga surah Al-Mursalat. Dan lagi pula waktu semayang subuh, kalau kita nak baca surah lain boleh, kalau boleh sama je, tapi apa yang afdal hak molek surah ni lah. Dan lagi pula dia kata dan pada semayang maghrib akan surah-surah yang dinamakan Qisarul Mufassal. Apa dia? Iaitulah surah ambil daripada Amma Yatasaalun. Iaitu surah ambil daripada surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Hinggalah sampai surah Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ambillah apa ikutlah surah-surah mana, bukan kata ambil start garis surah Wad-duha, faham kata ambil sampai Wan-Nas. Nah tu habis ya. Masuk belakang lepas Wad-duha sambung pula, sambung. Bukan gitu. Nah, apa panggil ikutlah surah-surah mana, ambil dari surah Wad-duha turun sampai ke bawah sampai An-Nas. Ikutlah kita nak ambil mana. Nak ambil Wattini wa zaitun ke ikutlah. Nak ambil hak bawah. Atau pada semayang maghrib. Sunat ni. Nah sunat. Sunat. Apa panggil baca surah tu sunat dah. Lepas tu baca surah ni sunat lagi. Kalau baca surah panjang mula ada masalah. Tapi awak takut bimbang apa panggil habis semayang. Nah, orang ni tang surah Baqarah kita baru balik hafiz kalang. Baru balik hafiz. Nak orang apa tu bagusnya hafiz tang surah Baqarah. Nak tu apa kena tengok juga. Sebab itulah kena tengok juga orang nak jadi mak imam ni kena tengok pula siapa dia makmum. Kalau hak jenis sehat-sehat belaka, hak muda-muda belaka, hak ikut gilah gi ya. Nak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun semayang dengan surah panjang. Nak tapi jangan keadaan lah. Tetapi kalau macam kalau sekiranya orang ni orang hak biasa, hak dah urut dah. Nak hak kurang dah. Tak berapa nak cergah mana dah. Nak maka tengoklah baca surah pendek sudah lah. Mana kena ada mana perkara ihsan dengan makmum. Tengoklah. Kena buat baik juga. Bukan ihsan dalam bab semayang pun Nabi suruh buat baik juga. Mana pada baca surah-surah yang tidak membawa jadi bersangatan lah. Dan seterusnya sembahyang iaitulah isyak, zuhur, asar dan isyak akan surah yang dinamakan Awsatul Mufassal, iaitulah ambil daripada surah Amma Yatasaalun. Nah, sampailah kepada surah Wal-laili idza yaghsha. Nah, al-lail. Nah, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Panggil surah tu. Panggil surah yang pertengahan. Sembahyang zuhur, asar dan isyak. Nah, tetapi kalau kita sembahyang ni tengok tadilah. Mana kena tengok lagu mana keadaan orang tu, orang sembahyang Jumaat. Walaupun benda ni sunat, kena tengoklah solat Jumaat belakang tu. Apa kita panggil itu imam hak cergah.
tu memang hak panggil hak bagus. Dia tengok keadaan makmum dia. Dan lagi pula katanya bahawa jangan engkau sambungkan bacaan akhir surah. Dan engkau baca pada sembahyang subuh dalam perjalanan, yakni orang yang bermusafir lah. Bermusafir waktu subuh bila nak sembahyang disunatkan, iaitulah dalam perjalanan akan surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, kerana orang dalam musafir dia nak cepat. Dia nak cepat. Dalam perjalanan ni orang panggil hati tak tenang. Kenapa? Nak berharap nak boleh sampai tepat. Maka pada itu direngkaskan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kelebihan apabila orang yang bermusafir boleh jamak. Allah Ta'ala bagi bonus. Walaupun Allah Ta'ala wajib semayang, tapi bila dalam keadaan musyaqqah, dalam keadaan musafir saat ni, mana musafir keluar daripada kota kita duduk pergi lah panggil tempat-tempat yang panggil jalan lah, nak tempat-tempat hak mana seperti mana ziarah ke, panggil tempat-tempat yang diharuskan oleh syarak, bukan tempat-tempat yang haram. Tempat-tempat haram tak boleh mula lagi jamak. Jamak ni ia tertentu pada orang yang nak buat pergi musafir pada perkara yang harus atau perkara yang wajib. Yang harus, hak wajib tak kena wayak dah lah. Hak wajib atau sunat tak kena wayak dah. Hak harus mana? Pergi jalan saja-saja. Pergi jalan ni, pergi melacung tengok bumi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus, tak ada maksiat dalam perjalanan tu. Maka dia boleh qasar dan jamak. Tapi syarat dua marhalah lah. Dua marhalah. Kalau sini kau mana ni Kuala Negeri. Dua marhalah. Hak panggil sekurang-kurangnya 82 km. 82 km naik teratas. Tapi kalau tak sampai 82 km naik teratas, maka tak boleh jamak. Nak tidak sampai lagi. Dia mesti syarat nak boleh jamak ni dua marhalah. Dua marhalah inilah qiyah tu. Ada setengah kata 82, ada setengah kata 85, ada kata setengah kata 89. Ikutlah. Kalau kita rasa nak ambil 82 lah. Susah kot. Ada boleh kurang daripada 82 kilo. Mana 80 tak ada jamak lagi. Sini ke Mamang tak boleh tak. Sini ke Mamang berapa baru. Kalau sini Kuatang boleh lah. Dan katanya lagi bahawasanya mana dia kata bahawasanya orang yang dalam perjalanan akan surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Dan jangan engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rakaat. Kena ada tamak ninah semayang ni. Nabi kata janganlah kamu semayang seperti semayang patukan ayam. Mana? Ayam makan jagung. Seminit habis dah semayang. Sudah. Allah. Tak ada nafas. Semayang ke mana? Orang panggil tamak ninah ni ialah rukun semayang wajib. Tara mana tamak ninah? Iaitulah sekurang-kurangnya subhanallah. Kita bang ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita subhanallah bukan baca mulut lah. Orang panggil sekadar hak mana kita buat itu sekadar subhanallah. Kalau kita tengok jam subhanallah saat. Apa panggil saat apa dak? Lebih kurang saat atau 2 saat. Gitulah. Baik subhanallah. Bukan kena sebut subhanallah tu. Apa panggil jarak antara surah kita baca dengan nak rakaat tu. Apa panggil senggang di dalam mana? Senggang sekadar subhanallah. Tu. Subhanallah ghair maghdubi alaihi waladdallin amin. Subhanallah. Allahu akbar. Mana kata hadis juga berhenti tamak ninah itu. Tapi kalau kita baca ghairil maghdubi alaihi waladdallin amin. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Ni tak ada tamak ninah. Tak ada tamak ninah patah. Ikan syarat dia selagi semayang kena ada tamak ninah. Dalam rakaat Sami Allahu akbar subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Berhenti sekejap mana? Subhanallah baru bangun. Allah subhanallah
Allah tak ada. Tak. Mana waktu kerana tu dia tamak ninah lah. Tamak ninah ni wajib. Sebab tu dia kata janganlah disambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rakaat, tetapi hendaklah engkau pisahkan antara keduanya dengan sekadar membaca subhanallah. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu, kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Mana? Dan lagi pula hak ni sunat lah. Sunat. Mana sunat? Iaitulah ketika kita berdiri, kita menundukkan pandangan kita ke tempat sujud. Supaya tu panggil supaya hadir khusyuk kita dalam sembahyang. Allahu Akbar, tengok. Tak bukan Allahu Akbar. Cicak pekor ni. Ada kau. Nak sembahyang dan molek icaknya, kalau ada lesting ni bedah dak ni. Duk habis dalam hati, duk cakap habis ada benda dah, hilanglah khusyuk. Tapi batal tak? Tak batal sembahyang. Dengan syarat tidak bergerak 3 kali. Ni hak 3 kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ni paling. Nak. Jenis baca dalam sembahyang gane paling. Nak royak sedaknya dibaca ni. Sedaknya Allah syahadunya dia berasa sedap. Bila dia berasa sedap gane paling. Dak sedekah lebih daripada 3 kali berturut-turut batal sembahyang. 3 kali berturut-turut. Tu gerakan besar tu, bukan gerakan kecil. Kalau gerakan kecil tak apa. Mana? Gerakan kecil ni tidak gerakan yang besar seperti kita nak garu. Tak apa yang kata. Kalau garu begini, gerak besar ni, gerak habis ni. Hak gerak kecil ni, gerak kecil gini. Tak. Jari je. Tak rapat tu gerak apa jari je garu. Atau garu sini kata gerak jari je. Hak lain tak gerak. Tak. Ni geraklah banyak mana pun tidak buat batas sembahyang. Hak tak bolehnya gerak hak besar. Garu Allah Akbar. Tu garu macam orang mandi. Tu batal. Sebab tu dah dikata bahawa kepada khusyuk, mana batulah itu tunduk kepala ke bawah tempat sujud supaya menghadirkan khusyuk sembahyang, hati khusyuk. Nak hati khusyuk tunduk, nak mudah-mudahan hati kita khusyuk, mana tumpu sembahyang kita ingat apa yang kita baca. Nak mudah hati sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dok ingat tak lain dah. Sebab itulah makruh orang yang sembahyang dalam keadaan baju gambar. Sebab apa? Nyanyi kau belakang. Nonok kalau tulis hak jenis makruk. Black mana? Metallica. Baca ke mana? Kau atas ke kau bawah ni? Sudah. Tu imam kata, imam rokok dah. Ada benda habis khusyuk dah. Sebab tu makruh. Mana orang hak pakai baju gitu je makruh juga. Sebab apa? Mengganggu orang belakang. Tak ni. Kalau tulisan hak molek-molek dah apa boleh ke baca sekaligus. Hak jenis hak payah sikit. Ni kau atas ke kau bawah? Duk mana ni? You mikir pula situ habis. Habis dah khusyuk dah. Dah mikir gitu kok. Ingat kesalahan habis dah. Tapi sembahyang sah. Tapi terkadang setengah hal dalam ilmu bab tasawuf, sembahyang tu terkadang tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila tak ada khusyuk dalam sembahyang. Sebab tu ya kadang ilmu tasawuf dia ambil tentang berat sungguh tentang khusyuk ni. Sebab hakikat yang Allah Taala nak tengok mana hak batin. Hak zahir betul dah, hak zahir kena buat juga. Tapi jangan pula hak batin kita ngaji atas hak kuat dah. Ngaji belajar kuat dah. Kita dak main dah syariat-syariat ni. Hak kulit belaka tu. Sudah sesat barat gitu. Ada juga kalau dak khusyuk dalam sembahyang lah. Tak ada gunanya kalau khusyuk. Berat juga tu. Dak hadir khusyuk lagu mana kalau dak sembahyang. Kena sembahyang dulu baru nak boleh hadir khusyuk. Mana dengan keadaan bila kita sembahyang, kita solat, mudah-mudahan kita duk usaha dengan yuslih lakum a'malakum, memperbaiki akan amal kebajikan kita. Amal kita sembahyang kita baiki. Satu sikit demi sikit, maka itu Allah Taala akan campur. Allah Taala akan bagi khusyuk dalam sembahyang. Ni dulu lagi serenda dah khusyuk aku dak khusyuk sembahyang. Baik dah sembahyang dak guna juga. Ada perkataan begitu. Tu dah sesat tu. Dah kena tu cakap gitu tu.
Dia masalah kan kali-kali tak ada masalah. Nah, dia kali bukan syarat kan ni kena putih lah ke dah. Ya syarat orang puan nak sos mayang ni iaitulah kena menutup aurat. Ambil daripada ujung kepala sampai ujung kaki melainkan muka dan tapak tangan. Luar dan dalam. Ni. Tak. Sebab tu kalau orang puan tak pakai kanan pun bila tutup dah habis muka dia nampak dengan kangang ni je ni. Sini je. Tak nampak. Sah semayang dia. Tak. Kalau pakai warna lain pun tak jadi makruh. Tak, cuma hak tak boleh ni tetapi hak afdal ni warna putih lah. Kerana putih ni dia mentarbiahkan hati kita supaya bersih. Putih ni kan bersih. Nah, supaya hati sentiasa ingat kepada perkara-perkara kebaikan. Maka kalau sekiranya hak tak boleh hak makruh ni mendih hak gambar. Nah, mendih hak nampak mana gambar hak ada tulisan menyebabkan hilang khusyuk orang. Kalau color ni orang dah ada mikir ni color benda ni. Tak ada jarang orang mikir ni. Tak, kalau baju kalau kereta sungguh semak lawa kereta ni hak ini kereta lah. Tak, hak gila motor itu kok color benda kita cari duit bekuk ke apa tu kereta motor. Kalau baju ni orang layan mana ni. Tapi kalau hak jenis gambar tu memang tu akan berlaku. Tak, tulisan tengok mikir baca. Dah bila baca tu jadi balik. Dia balik baca lagi ya. Tak, siapa tak memang rokok pun dia rokok lagi. Dia mikir gitu. Tak. Tapi tengok waktu kalau menyebabkan siapa begitu semua siapa tak memang rokok dak rokok sebab apa? Sebab dia tak baca Fatihah. Tak baca Fatihah sebab apa? Sebab lalai. Hal ni tak dikatakan mana di maah 3 rukun. Hak 3 rukun ni ya ada masalah tu masalah muafiq masbuk pula. Nak dalam semayang ni banyak batu orang dalam bab belajar bab semayang ni dah habis-habis. Nak habis dah bab syarat ni cara bab mayang dengan makmum pula, mayang berimam pula. Lagu mana? Dan katanya lagi bahawasanya dan ketika engkau berdiri hendaklah engkau menunduk matamu pandanganmu ke tempat sujud kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan dalam sembahyangmu. Dan yang tengok kanan, tengok kiri. Panggil sembahyang macam budak-budak. Allahu Akbar. Tengok atas, bawah. Tapi perbuatan tu tak jadi batas lagi mana dok gok 3 kali berturut-turut. 3 kali ni? 1, 2, 3. 3 habis. Macam kita kok kalau orang mana batal semayang orang depan makmum batal lalu sunat orang belakang orang unduh ke depan nak sunat maka dah buat guna maka syaratnya kena masuk dengan jangan 3 kali berturut berok sekali 2 kali berhenti sekali 2 kali berhenti pula jangan 3 kali 1 2 3 sekaligus tak maka batal ikutlah pergerakan dia pun terkadang hak nak berlaku gok ni takbir tak, ni banyak berlaku ni. Allahu Akbar 1, 2, 3 baru tak. Ibaratnya Allah kalau tak lalu, tak dia Allahu Akbar 1, pas belakang, pas depan baru tak 3. Tak, ni jabatan. Kadang ni orang dak pasang ni. Tak pasang. Hak gerakkan hak dia buat ni. Sebab tu ni kena perhati sungguh. Pasal Allahu Akbar kena tak lalu dah. Pasal gerak. Nak bila 3 kali berturut-turut jadi batal ni gok besar ni bukan gok kecil ni dan katanya lagi bahawasanya setelah itu hendak engkau mengucapkan takbir rakaat dan angkatkan tanganmu seperti cara yang telah disebutkan wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil ummati Muhammadin Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu birahmanir rahimin wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.